Okey, sekarang ini kita berada pada video berkenaan bagaimana kita nak entry menggunakan plan B. Okey, untuk plan B ini kita boleh gunakan pada time frame 5 minit sehingga 4 jam. Maknanya nak entry 5 minit boleh, 15 boleh, 30, H1 dan juga H4. Lagi besar time frame yang kita gunakan, lagi lamalah perjalanannya dan akan bersifat sebagai swing lah, okey. So kalau 5 minit dia akan jadi agak scalping dan 15 H130 dia akan jadi intraday. Okey. Untuk plan B ni, okey. Bila saya cakap boleh digunakan pada 5 minit dan 15 minit, ini bermaksud 5 minit dan 15 minit kita ada dua cara untuk entry. Cara pertama tadi plan A lah, sebab saya kata plan A boleh 5 dan 15 sahaja. Okey, so maknanya kita pergi chart ni, saya bagi satu contoh. Okey, kita pergi pada chart 15 minit ini, bermakna 15 minit ini nak trade ada dua cara. Plan A tadi cara yang pertama, plan B adalah cara yang kedua. Okey. Kita tengok 15 dulu sebab 15 ni ada dua plan. Okey. Macam mana kita nak gunakan plan B ini dalam situasi 15 minit ataupun pada situasi time frame yang lain nanti. Okey. Kita lihat pada time frame 15 dulu. Okey. Sekarang ni tempat yang saya marking sekarang ni, yang saya tunjuk sekarang ni, ini adalah zone sell. Okey. Cuba kita tengok pada dot kuning yang kita nak entry untuk sell itu. Tak boleh lah sebab purple masih di atas dan bawah masih berwarna biru. So bermakna untuk plan A pada 15 minit dah terbatal. Okey. Jadi sekarang ini dia dah masuk di dalam kawasan ataupun di zon merah, iaitu zon untuk kita tekan position ataupun entry sell. Jadi kalau kata untuk plan A tadi terbatal, kita masih ada backup plan, iaitu plan B. Okey, so plan B apa syarat dia yang perlu kita tengok dan apa syaratnya yang perlu kita perhatikan untuk kita masuk entry dan position sell. Okey. Untuk plan B ini, konsep kita adalah mencari dua arrow sell di dalam kawasan sell ataupun dua arrow buy di dalam kawasan buy. Okey. Nanti boleh juga rujuk pada nota ringkas yang dah saya sediakan sebagai panduan lah. Okey. Yang di video ini adalah untuk kita sebagai untuk lebih memahami lagi. Okey, baik. Okey, sekarang ini kita mencari dua arrow sell dalam kawasan sell. Ini arrow pertama dan ini adalah arrow yang kedua. Kedua-duanya mesti berwarna merah. Okey. Di antara arrow pertama sell dan arrow kedua sell, mesti di tengah-tengahnya ada arrow berwarna biru yang ini. Okey. Jadi konsep ataupun pattern yang kita akan gunakan ialah A, B dan juga C. Okey, arrow yang pertama ini kita akan marking sebagai arrow A. Arrow biru ini akan kita marking sebagai arrow B. Arrow yang ketiga, merah yang ketiga, yang seterusnya ini kita akan marking sebagai C. Jadi A, B dan juga C. Okey. Apa syaratnya? Okey, boleh rujuk kepada nota. Okey, syarat pertama, A dan C dalam zone sell. A dan juga C dalam zone sell. Okey. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, C tak boleh tinggi daripada A. C tak boleh tinggi daripada A. So ini arrow C, ini arrow A. C lebih rendah, okey. Nampak situasinya kalau kita letak di ekor dia di sini, okey. So A lebih tinggi, okey. So cukup syarat yang kedua. Yang ketiga, A ini mesti sentuh atau lebih golden line. Okey. Golden line yang inilah. Okey. So arrow A ini mesti sentuh dekat ataupun lebih daripada golden line. So kalau kata C itu dekat dalam ni, tak kisah. Maknanya kalau katalah A, B, C. Okey, C tak kena golden line, tak apa. Yang kena dan perlu dan wajib sentuh golden line adalah A. Okey. A mesti sentuh atau lebih golden line. Okey. Syarat yang terakhir yang perlu kita perhatikan, golden line tak boleh dalam keadaan menaik. Okey. Dia mesti dalam keadaan flat ataupun dalam keadaan menurun. Okey. Jadi cukup keempat-empat syarat itu kita boleh sell. Sell dekat mana? Sell pada arrow
C, iaitu arrow yang di sini. A, B, C. A dan C dalam kawasan sel. C tak boleh tinggi daripada A. A mesti sentuh atau lebih atau dekat dengan borderline. Dan borderline tak boleh dalam keadaan menaik. Dia mesti dalam keadaan flat ataupun menurun. Okey. So kita akan sel di sini. Okey. Tiba-tiba dia keluar lagi arrow baru. Okey. So apabila dia keluar arrow baru, yang ini akan jadi A, yang ini akan jadi B dan yang ini akan jadi C pula. So A, B, C. C. So cukup 4 syarat macam yang tadi itu sebelum ni. Jadi dekat C ni kita boleh entry lagi lah. So A, B, C sel yang pertama, A, B, C sel yang kedua. So kita dapat entry 2 kali. So kalau ada 1 kali setup, kita entry sekali sahaja. So di situasi ini dia ada 2 kali C. So maknanya 2 kali entry sel. Untuk stop loss, kita akan letak di atas arrow merah ataupun di atas arrow C ataupun samalah harga candle yang tertinggi, sama macam sebelumnya. So di sini kita akan letakkan stop loss kita di atas arrow merah. Okey, yang di sini pun sama, katalah A, B, C. Okey, di sini pun kita akan letakkan di atas arrow merah sebab arrow lebih tinggi daripada candle yang ini. Okey. Jadi sekarang ni untuk stop loss dengan profit, take profit sama, entry sahaja yang berbeza. So take profit kita akan letak di sini garisan kuning dan manual close kita akan tunggu sehingga dot biru keluar di dalam kawasan merah, dot biru keluar di dalam kawasan biru, baru kita close kita punya entry sell. Okey. So chart yang ini adalah chart okey, jadi walaupun plan A tadi dah terbatal pada time frame 15 minit ini, kita masih lagi boleh sell juga sekiranya ada backup plan, iaitu plan B. Sebab apa? Sebab zone ini masih lagi dalam zone sell. Jadi secara asasnya borderline ini, di zone sell ini kita akan cari position untuk sell. Tetapi andai kata plan A terbatal dan plan B juga tidak cukup syarat, bermakna tuan-tuan dan puan-puan perlu cari entry pada pair ataupun counter yang lain. Maksudnya tak perlulah kita nak duduk lagi dekat sini sebab plan A dengan plan B dah terbatal. Jadi sama ada kita akan tengok pada time frame yang lain ataupun teknik borderline version 4 advance, ultimate advance yang pada H1, ataupun kita boleh tengok pada pair-pair yang lain. Okey, setiap perbezaan time frame ini akan dibezakan oleh perjalanannya sama ada jauh ataupun dekat, maksudnya lama ataupun sekejap lah. So maknanya kalau tuan-tuan dan perempuan nampak entry pada time frame 15 minit, selalunya kita akan close order pada hari yang sama lah. Okey, lebih kurang di sini. Okey, baik. Sekarang ini adalah 15 minit. Okey, cuba kita tengok pada time frame H1 pula. Contoh, okey, sama. Kita akan mencari 2 arrow sell dalam kawasan sell. Ini adalah teknik plan B. So maknanya plan B kita nak guna time frame 15 minit boleh, H1 boleh, 30 boleh, H4 pun boleh. Tak ada masalah. Kita nak guna pada mana-mana time frame yang dah saya sebutkan. Okey. So sekarang ini kita ada 3 arrow merah. 1, 2, 3. Okey, kalau kita marking di sini A, B dan juga C tak boleh lah sebab C lagi tinggi daripada A. So kita jumpa arrow baru. So yang ini akan jadi A pula lah. So A, B dan juga C. Okey. A dan C dalam zone sell cukup 1. C tak boleh tinggi daripada A. 2. A mesti dekat atau lebih borderline 3. Dan borderline tak dalam keadaan, bukan dalam keadaan menaik. Dia mesti dalam keadaan flat ataupun dalam keadaan menurun. Okey. So moving dengan trend bar tak perlu nak tengok lagi lah sebab kita dah berada dalam plan B. So cukup sahaja A, B, C tu, cukup je syarat je. Kita akan sell dekat C. Tunggu sampai dot biru keluar dalam kawasan biru, sama. Dan stop loss kita akan letak di atas arrow C ataupun higher untuk C. Jadi ini untuk kita sell lah pada H1 tadi pada 15 minit. Okey. So cuba kita tengok 30 minit pula. Okey. Sekarang ni kita tengok situasi buy. Okey. Okey. Zone ini adalah zone buy. Okey. So bermakna kita dah tengok 30 minit ni. So kita terus pada plan B. Tidak ada plan A lagi lah sebab plan A tidak boleh untuk 30 minit. Okey. So kita akan cari dua arrow apa? 2 arrow buy. 2 arrow buy di dalam kawasan buy. 1, 2. So sekarang ini ada berapa arrow buy?
2 arrow buy di dalam kawasan buy. So, ini adalah arrow pertama dan ini adalah arrow yang kedua. So, kita akan marking macam mana? A, B, C. A, B, C. Okey. A dan C di dalam kawasan buy. C tidak boleh melebihi atau rendah daripada A. A mesti sentuh atau lebih golden line dan golden line dalam keadaan flat ataupun menaik. Dia tidak boleh dalam keadaan menurun. Okey. Jadi sekarang ni kita akan buy pada C lah. A, B dan juga C. Okey. A, B dan juga C. So, kita akan buy dekat sini. A, B, C. So, kita buy. Stop loss kita dekat bawah arrow ataupun lower bagi candle arrow yang C ni. So, stop loss kita dekat bawah ni. Okey. Untuk hold, sama. Kita akan tunggu sampai dot kuning keluar dalam kawasan merah. Okey. Kalau dot kuning keluar dekat kawasan sideways ni, apa nak buat? Memang kita akan hold lagi lah. So, kita akan tunggu sampai dot kuning ini keluar di dalam kawasan merah. Baru kita akan close. So, okay. Dot kuning keluar dalam kawasan merah, baru kita akan close. So, untuk buy sama, A, B, C. C tak boleh rendah daripada A. A mesti dekat atau lebih golden line dan juga golden mesti dalam keadaan flat ataupun menaik. Okey, kita tengok buy juga. Okey, ni contoh buy. Mula-mula ada 2, 1, 2, 3, 4 arrow buy. Okey, so pattern yang mana yang valid? A, B, C tak valid. A, B, C tak valid. Sebab apa? C masih lagi rendah daripada A. So, A, B, C yang ini baru boleh. So, A, B, C. C tidak lagi rendah daripada A. A dekat atau lebih golden line dan golden line tidak dalam keadaan menurun. Jadi kita boleh buy dekat C. Okey. Tunggu sampai dot kuning keluar dalam kawasan merah. Di sini kita akan close lah. Okey. Stop loss di bawah arrow C ataupun lower untuk C yang itu di sini. Di sini adalah kita punya stop loss. Okey. Kemudian take profit samalah di golden yang pertama di zon merah ataupun tunggu sehingga dot kuning keluar di zon merah, baru kita akan close kita punya order yang tadi tu. Okey. Ini kita panggil plan B. Okey, saya ulang sekali lagi. Plan B ni kita boleh gunakan dari time frame 5 minit sampai H4. Yang akan membezakannya adalah sama ada lagi besar time frame yang kita gunakan, lagi lamalah perjalanannya. Tapi saya lebih cadangkanlah kita gunakan pada time frame yang agak sederhana lah. H1 30 dan 15 minit lah. Maknanya tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Supaya kita nak konsisten dalam forex ini, bukan senang kalau kita tak faham teknik tu betul-betul. Tapi bila sekarang ini kita dah faham teknik ini betul-betul, maknanya kita akan cari entry lagi lah. Maknanya makin banyak entry yang kita dapat, makin besarlah peluang win ratio dan risk reward itu akan wujud. Contoh, tuan-tuan dan puan-puan akan entry 10 kali. Contoh 2, 3 kena stop loss, 7, 8 kena profit. So by the end, untuk minggu itu tuan-tuan dan puan-puan dalam keadaan profit. Okay. So sekian saja untuk plan B ni. Lain-lain boleh rujuk ke nota yang dah saya sediakan. Okay. Kita selesai di sini untuk plan B. Kita akan pergi pada video berikutnya, iaitu untuk cara entry yang lain lah. H1, golden line H1, ultimate advanced edition. Okay. Yang itu lebih mudah untuk kita cari entry. Okay. Sekian saja. Terima kasih.